Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini, pagi Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, kita menggunakan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita berada pada ayat yang ke 126 dan 127. 126 dan 127. Muka surat ke 332. 333. Okey. Baik. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza siratul rabbika mustaqima. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus, dan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat, yakni kami, kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Dan bagi mereka disediakan Darus Salam, yakni syurga, pada sisi Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat yang ke-126 hingga 127. Kita tengok tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Setelah menyebutkan jalan orang-orang yang tersesat serta menghalangi orang lain daripada jalannya, selanjutnya Allah mengingatkan kemuliaan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Rasulnya. Sebelum ni Allah cerita tentang orang-orang yang salih alaihi. Kita tengok ayat yang sebelum dia, surah Al-An'am ayat 125, dia kesinambungan daripada ayat tu. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan ka'annama yasadda'u fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Tengok ayat ni. Ayat ni dia buat kita jadi risau. Pasal dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat ni cerita siapa yang Allah nak mengkehendaki untuk dia dapat petunjuk, nescaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki dia jadi sesat, maka Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit, macam dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tak beriman. Allah pilih. Allah nak bagi orang ni dapat hidayah, Allah bagi dia dapat hidayah. Allah nak bagi dia ni jadi sesat, Allah bagi dia sesat. Sebab tu tuan-tuan, syukur pada Allah ni Allah bagi. Nombor satu sekali, syukur pada Allah pasal Allah bagi kita ni jadi orang Islam. Nikmat paling besar sekali Allah bagi kat kita ni dua. Satu iman, satu Islam. Satu lagi nikmat Allah jadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kemuliaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus, yang tak sama macam Allah bagi pada umat-umat yang lain. Itu ulama sebut 3 benda yang kita kena syukur. Wajib syukur. Ada kawan-kawan kita lahir-lahir dia orang bukan Islam. Lahir-lahir dia keluarga Cina.
keluarga Buddha. Ada lahir-lahir dia keluarga Saleh Yusuf Muhammad. Kristian. Saleh Yusuf Muhammad. Buat satu program baru ni. Saya risau lah. Ya Allah. Satu. Mai pula lah. Kemarin dia viralkan satu program yang dianjurkan. Saleh Yusuf Muhammad, jom ziarah gereja. Allah SWT. Poster keluar. Kita mengalu-ngalukan orang bukan Kristian untuk jom kita ziarah gereja. Saya ingat satu programnya. Saya tengok ada beberapa program jom ziarah God Raja. God Raja ni apa ni? Yang singnya tu. Dia singnya. Kristian pun dia nak ni, sing pun dia nak ziarah. Dia nak buat, dia nak memasukkan kefahaman liberalisme dalam umat Islam, umat di Malaysia ni. Dia nak bagi mengenai faham semua agama. Dan yang kita sedih itu sebab yang menyokong tu daripada kalangan orang Islam juga. Yang menganjurnya pun memang anjuran tu ialah anjuran orang bukan Islam. Tapi yang bekerja sama tu daripada kalangan orang Islam juga. Sedih, risau kita ni. Dan betul lah akhir zaman ni bagi ancaman-ancaman akidah yang sangat kuat. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad, tuan-tuan, ada di kalangan sahabat-sahabat kita lahir dia daripada kalangan orang bukan Islam. Mak ayah dia orang bukan Islam. Dan subhanallah, dan dia berpegang dengan, dan dia beriman dengan kebenaran agama dia di hati dia. Dia yakin sungguh-sungguh. Sebab tu dia sanggup untuk berhujah dengan kita, sanggup untuk mempertahankan apa dia Saleh sebab. Zaitun kata apa betul promosi program ziarah gereja di Kelang 18 Mac ni. Nak buat apa? Untuk apa? Kalau kita nak Saleh Muhammad nak bina hubungan kita sama-sama dengan orang bukan Islam. Binalah, tapi tak salah sampai melibatkan agama dia. Nak pergi ziarah, jom pergi ziarah orang bukan Islam dekat rumah dia. Pergilah, tak ada masalah apa. Bina hubungan, bonding. Supaya nak tahu dia minat dan dia suka dengan orang Islam ni, nak akhirnya bawa dia masuk Islam kan. Macam kita baru ni kita buat karnival sunnah di Saleh Muhammad di Yellow Star. 50,000 orang mai. Penuh dalam stadium, di luar stadium, jam sampai mana-mana. Saya sendiri pun sampai kena jalan kaki. Tak boleh, kereta tak boleh masuk lah. Di jalan besar tu jalan kaki. So, kalau naik kereta tu pakai tak sampai lah. Tahu kita panggil apa? Kita panggil geng silat. Kita panggil sekali geng wushu, geng tai chi, apa benda semua yang orang Cina tu, budak-budak tu semua sekali. Sekali dengan dia punya instruktor Cina tu pun sekali kita bagi duduk atas pentas sekali dengan alim ulama tu. Dia tegur, itu. Lepas tu dekat situ saya berjaya untuk menjinakkan 2 ekor singa. Amin. Singa tu datang tuncang ke situ. Kan apa dia pelayan dance kan. Singa sekok depan belakang saya, singa depan saya sekok, belakang saya sekok. Saya buat scroll tu. Pergi baca Saleh Muhammad tuan-tuan. Ada waktu nak pergi tu, nak masuk tu, ada seorang tu main bisik kat saya. Ustaz ni bolehkah ni lagu-lagu ni? Kita panggil dia duduk main menari Cina pula kat sini. Saya kata, bezakan dia antara budaya dan agama. Selagi dia melibatkan budaya, dia tak nak kita raikan lah. Supaya dia tak terasa terasing. Dan mudah-mudahan betul ada orang bisik kat tu. Lagi tahun depan kita buat karnival sunnah. Yang ni semua pakai kopiah, yang ni pakai tudung, budak-budak ni. Mana tahu dia, bagi dia berasa bahawa Saleh Muhammad. Dan tuan-tuan sekalian, Saleh Muhammad, baru juga kita tahu bahawa beberapa hari yang lepas ada subhanallah Zaman, ada forum berkaitan dengan LGBT dibuat di Kuala Lumpur. Dia forum. Dan boleh buat pun yang kita Zaman. Dan bukan takat forum, ada perarakan LGBT di Kuala Lumpur. Beberapa hari lepas. Allah Zaman. Di mai
Yang kata guna tu. Cakap lebih pun payah juga lah. Kan? Cakap lebih pun payah juga. Tapi risau kita ni, risau kita. Jadi Allah SWT. Saya tak tahulah. Tiap hari duk main pula, duk main gelisah pula dah. Hari tu gelisah lagu ni lah, hari tu ni. Bagi hari ni, esok ni nak main apa pula lah. Esok ni nak main bala apa pula lah. Ni dia main pula dah ni. Dia main balik tu pula. Allah SWT. Yang senyap aja tuan-tuan. Tengok keluar dah. Gambar keluar dah, video. Gambar dah. Yang jadi ahli panel program LGBT tu pun Ustaz Isman pakai tudung orang Islam. Allah Rabbi la haula wa quwwata illa billahil azim. Jadi subhanallah tuan-tuan, saya Muhammad ingat Allah bagi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah bagi cerah hati dia untuk dia terima jalan-jalan hidayah dan terima jalan-jalan agama. Hidupnya hidup beragama. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, kalau orang yang Allah tak mau bagi dia kepada jalan Islam, Allah akan tutup hati dia. Allah akan sempitkan hati dia. Dan Allah guna perkataan dalam ayat tu seolah mendaki tempat yang tinggi macam naik ke langit lah. Bila kita naik ke langit ni dia oksigen kurang. Dia akan rasa macam dada dia sempit. Itu mukjizat Al-Quran. Jadi subhanallah subhan, macam itulah Allah sempitkan hati orang yang Allah tak mau bagi dekat dia hidayah. Maka tuan-tuan, habis selesai yang tu, Allah masuk pada ayat ni. Allah kata, wa hadha siratu rabbika mustaqimah. Dan inilah jalan Tuhan kamu, sallallahu alaihi Muhammad, yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang yang mengambil pengajaran. Lahum Darussalam inda rabbihim. Bagi mereka ni akan disediakan Darussalam. Tengok bahasa Arab. Darussalam. Kita dengar tu rasa sedap tak? Rasa sedap tak? Darussalam. Itu nama syurga. Itu nama syurga. Dar ni maksud tempat ataupun bandar ataupun qaryah ataupun negeri. Dar. Macam kita ni lah dar. Ini dar kat ni. Negeri. Al-Faizin. Al-Faizin ni orang-orang yang berjaya. Berjaya apa? Dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan. Kan? Kalau sebut berjaya dunia hingga akhirat. Sallallahu Muhammad. Kejayaan akhirat kita masuk syurga Allah SWT. Kita dapat nikmat melihat wajah Allah SWT. Itu kejayaan akhirat. Bila kita berjaya ke akhirat, maksud kita berjaya kat dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Zainul Asri dia panggil Darus Sajidin. Tempat orang-orang bersujud. Waktu logo dia macam orang sujud tu. Kita logo ayak mata. Pasal logo ayak mata? Pasal apa ayak mata? Pasal mujahadah dia, pasal ingat dia, pasal macam lah ayak mata. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Jadi subhanallah, bagi mereka inda rabbihim, bagi mereka ni apa dia? Lahum Darussalam. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah pelindung bagi mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Setelah menyebutkan jalan orang-orang yang tersesat, serta menghalangi pula orang daripada jalan dia. Bukan takat sesat, tak bagi orang pula. Orang nak jalan-jalan untuk hidayah, orang tu dia pergi halang pula. Ni perangai ni. Bukan takat dia tak dapat hidayah. Dia halang pula orang daripada dapat hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak mau pula orang dapat hidayah. Selanjutnya dah selesai Allah cerita yang tu. Selanjutnya Allah mengingatkan kemuliaan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Rasulnya. Allah berfirman, wa hadha siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Rabb kamu, yakni jalan yang lurus. Mustaqim, mansub bagi hal. Artinya agama yang kami syariatkan untukmu ini wahai Muhammad, termasuk Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu ini adalah jalan Allah yang lurus.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam hadis Al-Harith dan Ali tentang sifat Al-Quran, ini adalah jalan yang lurus, tali Allah yang kuat, serta peringatan yang bijaksana, diriwayatkan panjang lebar oleh Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Dan Islam ni agama betul dah. Tak usah duk pergi tengok agama-agama yang lain dah. Ha? Macam cerita baru ni drama filem Butterfly ataupun Mentega Terbang tu. Saya duk baca komen-komen orang kat bawah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Komen bawah tu dia kata apa? Ada seorang komen tu, ni orang Islam dia komen. Dia kata apa salahnya kita nak bagi salli ala sayyidina Muhammad. Dia disebut macam mana? Lebih kurang macam biarlah orang nak tengok, nak buat bandingan-bandingan agama, perbandingan-perbandingan agama. Kita buka minda kita ni supaya kita boleh tengok Islam ni benar dengan kita duk pi bandingkan dengan agama-agama yang lain. Boleh tak tuan-tuan? Boleh kalau kita ahli dia. Ingat tu Lela. Kita dah faham solid dah tentang agama kita, pi buat dia panggil religion comparison ni. Supaya apa? Kita boleh menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada agama yang lain untuk kita berujar kepada penganut agama dia supaya dia boleh masuk Islam. Faham tak? Saya dah alim, dah arif tentang agama saya. Tentang akidah, tentang Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tentang fiqh, tentang tasawuf. Saya dah alim dah. Tak payah tanya pilih tang mana pun. Tang mana tentang agama. Saya boleh jawab. Kemah. Elok. Lepas tu, saya pergi study tengok apa yang ada dalam kitab Taurat. Ataupun kitab Torah. Ataupun kitab yang digunakan oleh orang-orang Yahudi lah ni. Tak tahu lupa guna kitab apa. Kan? Ataupun saya pergi guna pula kitab, pergi cari pula, pergi buat research pula tentang kitab agama Hindu. Kan? Saya pergi study pula kitab Bible. Study. Pasal apa study ni? Saya nak cari tang mana kelemahan dia. Supaya nanti bila saya jumpa dengan orang-orang Kristian, saya akan berujar tengok dalam kitab Bible kamu kata apa. Tengok macam mana pula kitab kami Al-Quran kata apa. Supaya nanti boleh pujuk dia untuk masuk agama Islam yang benar. Tapi yang tak boleh ialah kita compare agama kita dengan agama yang lain. Nak cari yang mana satu betul. Dan ini yang berlaku dalam kisah tu. Dalam kisah tu budak ni duk cari yang mana satu agama yang nampak betul. Sebab mak dia mati. Dan dia duk cari mak dia boleh hidup balik tak? Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup semula selepas mati ni. Reincarnation ni. Hidup semula. Sebab ada agama yang percaya kebangkitan semula nanti. Lepas daripada mati, orang tu akan jadi sesuai dengan macam mana dia hidup waktu hidup kat dunia dulu. Dia baik, nanti dia akan lahir semula sebagai benda yang baik. Jadi kucing ke, jadi butterfly, ama-ama. Sebab ending story tu, cerita tu, dalam daripada cerita sinopsis tu, dia tengok kat kubur mak dia tu, ada rama-rama duduk atas lesan mak dia tu, dan dia senyum tengok ama-ama tu. So dia nak bagi tahu kata mungkin mak dia jadi macam itulah sebab kebaikan apa yang mak dia buat waktu hidup. Allah Alam. Faham tak? Yang tak boleh. Sebab apa? Mana boleh kita nak cari agama yang lain, nak compare dengan agama kita, tengok tang mana eloknya agama yang lain kita boleh ambil, padahal agama kita ni agama betul dah, sempurna dah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam tu secara sempurna sebab dah komplit dah. Islam ni tak ada cacat, tak ada celah dah. Habis tu pasal apa jumpa cacat celah? Jumpa cacat dan celah tu bukan pada Islam tapi pada perangai orang Islam. Perangai orang Islam yang buat tak elok. Tengok ada juga orang mencuri. Orang mencuri tu perangai dia bukan sebab Islam.
Tengok ada lagi orang buat jahat. Orang buat jahat tu sebab perangai dia, bukan sebab Islam. Islam elok. Cuba ikut Islam sempurna. Sempurnalah semua. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi pada dia. Allah kata apa? Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan pada kamu agama kamu. Sempurna dah. Tak ada cacat dah. Tak ada celah sikit dah. Tak ada lah. Cerita bab apa? Niaga. Ada dalam Islam? Ada. Cerita bab kahwin. Ada dalam Islam? Ada. Pakaian. Ada tak? Ada. Makan. Ada tak? Senarailah, senarai. Senarailah apa? Senarailah setiap benda. Sekecil-kecil benda. Semua dalam Islam. Sampai sallallahu alaihi Muhammad. Orang kata, Allahumma salli Muhammad. Nak buat roti canai, ada dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tak nak buat roti canai dalam Quran? Ada. Tahu mana ada tu? Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti kalau kamu tak reti. Dalam Quran. Kamu nak buat roti canai, tak reti roti canai. Kita tanya orang reti. Ada dalam Quran tak? Ada apa dah. Orang yang reti dia buat roti canai. Roti canai. Rujuk pula sagi dalam hadis. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada kaitannya dengan berniaga dia. Lihat ni, teman-teman. Lepas tu Allah SWT dalam Quran pula cerita tentang pengharaman daging babi. Jangan duk guna daging babi dekat dalam buat kuah roti canai tu guna daging babi pula. Tu ada larangan dalam Quran. Banyak tu sekalian. Saya masuk pula bab zakat. Saya masuk pula bab dalam bab dalam bab fiqh muamalah yang berapa banyak keuntungan dia boleh ambil. Banyak setakat mana dia boleh tak boleh jadi zalim pula kepada pembeli dia. Jual sekepion roti canai harganya sampai RM50. Itu dah zalim nama dia. Betul tak ni? Makan roti canai di Mekah berapa ringgit? Berapa ringgit mai? RM10. RM10. Sebab dia punya sewa tu mai berapa juta yang kena bayar. Dan salih Muhammad. Tahap mana yang zalim. Semuanya ada unsur dalam unsur apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fiqh ataupun dalam Islam. Tak payah duk compare agama lain lah. Tak ada. Confirm tak akan sempurna. Agama dia apa? Confirm tak sempurna. Pasal Allah kata yang sempurna Islam. Betul nak compare apa lagi? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan ke atas kamu ni nikmat, iaitu Islam. Dan last Allah sebut wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. Siapa kata? Allah kata. So nak cari agama lain apa lagi? Nak compare agama lain apa lagi? Saya duduk beletak dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan tak buatlah benda lagu tu. Tapi dalam masyarakat tu buat lagu tu. Yang kita risau, dia panggil usaha untuk mendoktrin masyarakat yang benda ni okey. Usaha untuk doktrin. Doktrin ni, tahu doktrin macam mana cik? Doktrin ni macam ni lah. Pengurusi kita ni, Cikgu Mazuki. Masjid ni. Masjid Nur Muhammad. Satu hari, duit tabung tu depan tu, kosong. Memang tengok, selalu ada duit biru 3-4 lai kat dalam tu, duk nampak. Saya duk nampak, tak nampak orang lain nampak biru tu je. Tak apalah cik dia. Cepat cik ni respon. Pandai, alhamdulillah. Tengok-tengok tu kosong. Bila tu kosong, pasal apa hari ni tu ni kosong? Ada seorang tu kata apa? Saya ingat Cikgu Mazuki curi. Dia kata, saya ingat Cikgu Mazuki curi. Orang ni kata. Dia pun main sebut je. Kawan tu pun dengar. Dia kan? Ini pihak mak kawan tu pula. Hantar tak Cikgu Mazuki curi duit tabung tu. Kawan ni kata dia ingat. Lepas tu sekali ni pihak mak pula. Dia cakap, orang lain pula. Hantar tak Cikgu Mazuki curi ni. Kawan ni pula. Hantar tak Cikgu Mazuki curi ni. Pihak mak pula. Cik Ani pula. Cik Ani ingat. Duit tu tabung Cikgu Mazuki curi. Tiap hari dia cakap Cikgu Mazuki curi. Cikgu Mazuki curi. Cikgu Mazuki curi. Ulang. Tu dia panggil doktrin. Dia sematkan dalam otak. Itulah yang duk buat. Cara untuk bagi orang percaya benda tak betul ialah sebut tiap-tiap hari.
Tuan tengok berita lah ni. Berita sebut tiap hari. Dia nak bagi orang percaya. Dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Padahal baru tuduh, belum tu salah lagi. Tuan silakan sebab. Jadi subhanallah, dia bagi doktrin. Usaha pendoktrinan ni berlaku bukan sekadar tunjuk kata dia betul. Usaha pendoktrinan ni dengan kita mengulang benda walaupun benda tu kita bercakap bahawa dia salah. Contoh, Saleh Muhammad. Contoh macam LGBT. Kita terpaksa cakap. Orang cakap, dia betul. Kita cakap, dia salah. Kau cakap, dia betul. Dia cakap, dia salah. Kau cakap, dia betul. Dia salah. Tiap hari dia cakap pasal dia, akhirnya masyarakat yang mendengar, terima dia sebagai satu keberadaan. Dia ni ada. Kita terima dia. Faham tak? Boleh faham tak faham? Macam orang nak jual satu produk lah. Dia nak bagi laku produk dia. Dia buat macam mana? Orang tak kenal produk dia. Dia pergi masuk disco, contoh. Ni contoh tak nak kena-kena apa. Kan? Saleh Muhammad. Cikgu Matun pula kita buat contoh. Cikgu Matun nak jual kain telekung semayang. Nama kain telekung tu yang tu Siti Khadijah kan. Yang ni nama telekung dia Halimatus Sa'diyah. Sesuai lah tu nama kan waliullah tu. Kemudian macam mana nak bagi orang kenal ni? Macam mana nak bagi orang kenal ni? Tadi buat apa? Dia pergi sewa disko satu malam. Berapa harga disko ni sewa satu malam? 10,000. Tak apa. Bayar 10,000, sewa, buat majlis pelancaran kain telekung dalam disko. Orang marah tak? Orang marah lah. Orang kata hina lah apa semua. Dia pun buat. Orang kata apa ni buat ni? Hina agama lah apa ni. Kain telekung untuk sembahyang. Buat apa semua ni? Orang cakap, tiap hari orang cakap. Orang maki dalam, orang maki. Dia sabar duduk diam. Tiap hari orang maki. Kita akan ambil tindakan kepada orang ni. Duduk diam. Semua. Lepas seminggu dia kata apa? Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan memohon kemaafan atas kekhilafan saya, kesalahan saya. Saya tak patut buat macam tu. Saya telah mencemarkan agama. Saya minta maaf. Teriak sikit. Lepas tu tudung dia laku. Pekat beli ramai. Pasal apa? Tengok macam ni orang diberikan kesedaran. Dia telah minta maaf. Dia orang baik, orang soleh. Nampak tak? Itu dia panggil cara dia panggil black marketing. Nak market satu benda, nak perkenal satu benda bukan semata-mata dengan cara yang jahat. Bukan semata-mata cara yang baik. Termasuk cara yang jahat. Nak perkenal satu identiti, satu benda bukan semata-mata bercakap baik. Nak bagi lagi cepat kenal bagi orang marah kita. Orang maki kita, orang ampun kita, orang keji kita, orang hina kita. Indirectly juga orang kenal. Contoh kita bercakap tentang benda ni setiap hari. Bukan semua orang benci. Ada satu dua orang yang suka. Nak tahu lah benda apa tu. Pergi cari. Macam seronok. Jom pergi join pergi. Ni. Macam saya duk cakap tadi ni. Saya semak tu pasal ziarah apa. Pergi ziarah gereja. Kita cakap ni. Ada anak-anak kita dengar kata. Ada rupanya. Pergi cari tengok. Bila? Jomlah kita join pergi. Teringin nak tengok lagu mana kat dalam dia. Pergi. Bila pergi sana, dia bukan nak suruh masuk gereja tu. Dia bukan suruh nak masuk Kristian tu. Tak. Nak menerima keberadaan dia. Redha dia duduk kat situ. Cukup lah. Kita tengok lawan orang ni. Jangan duduk kata kat mereka ni. Jangan duduk apa semua. Jangan duduk fight sangat ni. Aku dah pergi tengok tempat dia okey je. Faham tak faham? Itu usaha yang sedang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ingat tu. Islam saja yang betul. Kita bukan fanatik. Hang ni ta'assub sangat. Ta'assub dengan Islam. Islam memang suruh ta'assub pun dengan Islam. Ta'assub dengan siapa lagi? Ta'assub. Islam. Kalau kita ta'assub dengan orang yang mungkin ada kelemahan, bolehlah kita ta'assub. Hang ta'assub sungguh dengan dia. Bukan manusia ni bukan sempurna. Kadang-kadang dia bisa buat salah. Ta'assub sungguh dengan dia. Ta'assub sungguh dengan dia. Tak boleh orang dengan orang tak boleh nak ta'assub. Pasal apa? Pasal mungkin ada kelemahan dia. Tapi nak ta'assub dengan Islam. Ta'assub. Sebab Islam mana ada kelemahan. Betul tak? Macam itulah.
Zaitun tanya, Ustaz, cara jual produk macam tu kira halal ke? Kalau barang tu halal, halal lah. Tapi perbuatan tu berdosa. Pasal saja buat salah. Saja memilih untuk buat benda salah tu. Dan dia tahu pula satgi dia akan minta maaf dan minta ampun. Dia buat satu benda salah, dalam dia tahu dah benda ni salah, satgi aku nak minta ampun. Maka Allah tak ampun dosa dia. Faham tak ni? Dia buat satu benda, dia kata, aku tahu benda ni salah. Satgi aku minta ampun lah. Satgi aku minta ampun. Dia buat dan dia minta ampun sungguh-sungguh. Dia tahu dah perjalanan dia tu. Dia memang set dah macam tu. Itu dia lah. Dia rancang macam tu. Firman Allah, qad fassalnal ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami, iaitu kami telah menerangkan, menjelaskan dan mentafsirkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Islam, Al-Quran ni Allah dah bagi penjelasan elok dah. Kena sallallahu alaihi wasallam, kita mengaji ilmu hadis, kita mengaji ilmu sallallahu alaihi wasallam tafsir, supaya kita faham dengan jelas tentang Al-Quran, tentang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Liqaumin yadhakkarun, kepada orang yang ingin yang mengambil pelajaran. Artinya untuk mereka yang memiliki pemahaman dan kesedaran, memahami segala yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Orang yang berkehendak, orang yang nak mengaji, bersungguh-sungguh nak faham Quran ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi kat kita ni bukan bagi saja-saja. Ada tak orang mati tak faham Quran? Langsung tak faham Quran? Ada tak? Melambak orang mati langsung tak faham Quran. Kita yang duk ulang baca dua surah ni kita hadam sungguh. Surah apa yang paling kita hadam sungguh-sungguh, yang kita hafal sungguh-sungguh, yang kita paling banyak baca sekali? Surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini surah paling banyak sekali kita baca dalam hidup kita ni. Tidak ni? Tapi cuba orang suruh baca tu, suruh, boleh tak hang tolong baca dekat kami, sallallahu alaihi Muhammad, tafsir daripada surah Al-Ikhlas. Bukan tafsir ikut akal ni, tafsir ikut macam mana ulama mufassirin tafsirkan ayat tu. Tahu tak? Tak tahu. Bila nak tahu? Tahu tak paling tidak asbabun nuzul ayat tu? Sebab turun ayat tu? Tak tahu. Bila nak tahu? Apa yang Allah berkehendak daripada ayat tu? Pasal apa yang seorang sahabat Nabi, yang dia setiap kali dia semayang, dia baca surah, dia jadi imam. Dia baca surah, habis surah dia baca qul huwallahu ahad. Habis surah dia baca qul huwallahu ahad. Kemudian berita disampai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah Nabi SAW tanya dia, pasal apa kamu buat macam tu? Pasal dia sungguh tenggelam dalam surah tu. Dia sayang sungguh dengan surah tersebut. Maka Nabi SAW membenarkan perbuatan dia tu. Pasal apa dia boleh sampai jadi macam tu? Sebab dia faham. Sebab dia tahu sungguh-sungguh apa tuntutan daripada surah tu. Sampai macam tu dia sayang kat surah Al-Ikhlas. Kita sayang apa? Kita baca pasal kita tak hafal surah lain dah. Surah tu je kita hafal. Yang dua tu je kita duk baca pun. Tapi subhanallah, sampai bila Quran ni? Takkan saja turun ke kita? Kita ni tahan kira lah duk baca juga. Ada orang Quran pun tak baca. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kena ada sikit usaha nak faham Al-Quran. Macam kita duk buat ni lah. Ada sikit usaha. Kesungguhan nak faham Al-Quran. Sikit-sikit pun tak apalah. Kalau orang tanya faham. Kalau orang tanya, hang baca tak surah tu? Baca. Hang tadabbur tak? Hang belajar tak tafsir tentang ayat tu? Belajar. Ingat tak? Dok. Mana nak ingat, kita pun tak ingat. Mana nak ingat, kita pun tak ingat langsung. Kita baca dulu ni, dah sampai surah ke-6 dah. Kan? Tapi tak ingat. Tak apalah, tapi belajar nak. Belajar juga. Adalah juga jawapan tu. Belajar juga, ya Allah. Belajar juga, Ustaz.
Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam yang disebut oleh Allah dalam tu sallallahu alaihi Muhammad. Dalam ayat tu sallallahu alaihi Muhammad liqaumin yadhakkarun, kepada orang-orang yang nak belajar. Yang ambil pelajaran. Allah berfirman, tahu dapat apa orang ni? Tahu dapat orang ni? Orang yang pilih jalan Islam tu elok dah. Tak mau pilih jalan yang lain dah. Pilih Al-Quran, pilih Islam, pilih Al-Quran. Duduk jalan lurus tu, jalan betul tu dah. Kemudian pula, dia ambil pelajaran pula. Dia bersungguh-sungguh nak mengaji pula. Nak faham pula. Nak ambil kesedaran pula. Allah kata apa ni? Lahum darussalam. Bagi dia ni syurga. Assalam. Bagi mereka disediakan darussalam, syurga di sisi Allah. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yakni pada hari kiamat. Allah menyebut syurga dalam ayat ni dengan sebutan darussalam adalah kerana mereka selamat. Selamat apa? Selamat dalam menempuh jalan yang lurus waktu hidup kat dunia dulu ni. Tak ni? Waktu hidup kat dunia dulu, ni jalan lurus ni. Dia pilih jalan ni. Ada tak jalan bengkok-bengkok? Ada, dia tak pilih jalan tu. Dan dia pun tak, sallallahu alaihi wasallam, terpaksa memilih jalan tu. Dia ikut jalan ni, dah straight ni, straight. Mudah tak dengan Islam ni? Mudah ya tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut dah, Islam tu mudah. Jangan mempersulitkan dia. Mudah je. Macam mana kata Islam tu mudah? Nabi kata apa? Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Tentu aja. Apa dia? Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku suruh pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Teratur aja. Boleh tak nak dunia? Boleh. Siapa kata Islam tak bagi? Boleh nak beli kereta? Boleh. Belilah kereta. Bukan kata Islam tak bagi. Cuma jangan beli kereta dengan riba. Itu Islam tak bagi. Jangan beli insurans yang riba. Itu Islam tak bagi. Jangan duk menipu orang untuk beli kereta. Itu Islam tak bagi. Jangan berlebih-lebih luak pada kemampuan. Itu pembaziran. Itu Islam tak bagi. Boleh nak beli? Boleh. Tidak ni kan? Boleh tak nak beli baju? Saya ni suka sungguh lah pakai baju yang cantik-cantik Ustaz. Bila Nabi SAW kata, sallallahu alaihi wasallam, takabbur la yadkhul jannah, tak akan masuk syurga. Orang yang takabbur walau sebesar zarah. Ada sebesar zarah lah hati dia takabbur, tak masuk syurga. Sahabat tu panik dengar. Rasulullah, saya ni suka pakai baju cantik-cantik. Saya suka pakai kasut cantik-cantik. Ada orang kata. Bukan zaman kita aja pilih. Muslimat masuk kedai kasut, keluar masuk. Abang nak pergi tengok harga dia. Nak pergi tengok aja. Lagi dia kata, pilah. Faham lah tu. Nak pergi tengok aja pun. Keluar 2 kotak dah keluar. Kan? Dia suka. Kat rumah dia susun kasut. Letak dalam kotak elok-elok comel. Dia suka. Dia suka cantik tengok baju lawa-lawa. Dia suka. Boleh tak? Boleh. Sahabat ni pun macam tu. Saya suka pakai baju cantik-cantik. Saya suka pakai kasut cantik-cantik. Sesungguhnya Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Sedangkan kesombongan itu ialah sallallahu alaihi Muhammad, dia memandang rendah kepada orang lain. Dan dia tak menerima nasihat dan teguran, dia tak mau dengar. Itulah orang yang takabur, orang yang sombong. Bukan pada pakaian lah. Maksud boleh tak nak beli baju cantik? Boleh, tapi jangan sampai membazir. Jangan sampai menipu. Jangan sampai buat benda-benda yang riba sebagainya. Faham ni? Mudah je Islam ni. Allah suruh buat apa? Buat. Allah larang apa? Tinggal. Tentu je. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Afara'ait. Apa pendapat kamu? Kalau aku ni, sallallahu alaihi wasallam, sallaitul maktubat, aku semayang fardu saja.
Wasumtu Ramadan, aku puasa dalam bulan Ramadan. Wa halaltul halal wa haramtul haram. Apa yang Allah halalkan kepada aku halalkan. Apa yang Allah haramkan kepada aku haramkan. Dan aku tak menambah sikit pun daripada tu. Apakah aku akan masuk syurga? Dia tanya. Nabi kata, na'am. Rasulullah saya ni, jenis nak buat banyak-banyak tak kerti lah. Macam tu lah kot lebih kurang. Nak suruh semayang banyak-banyak, puasa banyak-banyak ni. Saya semayang 5 waktu je, yang wajib je. Saya puasa yang wajib je. Pasal apa dalam ni tak sebut 2 benda lagi? Haji dengan zakat. Haji dengan zakat tu sebab dia terkait dengan kemampuan seseorang. Mungkin orang yang tanya dia tak mampu. Tapi haji pun tak mampu. Nak bayar zakat pun tak mampu. Ataupun waktu tu haji dan zakat ni masih belum diwajibkan. Tapi macam itulah, dia terkait dengan kemampuan. Kalau saya jaga yang ni saja, saya tak tambah yang lain sikit pun tak tambah. Boleh tak saya masuk syurga? Boleh, kata Nabi SAW. Maksudnya, dalam Islam ni, teratur je. Saya duduk kata lah, untung makcik-makcik duduk kat dalam ni. Makcik-makcik, anak-anak kita lah. Termasuk saya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal kita terpaksa untuk jadi baik bila kita duduk dalam ni. Paksa. Mayang jemaah. Bukan pasal nak sangat, tapi terpaksa. Lagi kalau aku tak pergi, orang kata apa pula? Pergi. Terpaksa. Lagi tak pergi, orang marah pula. Pergi. Tengok orang semayang sunat. Wah, mayang malu, aku tak mayang pergi. Kita masih duduk dalam posisi maksa. Tu paksa, mati. Mati tu penuh juga jadual kita tu, tiap hari kita buat apa. Mana dan fikir hai orang. Tu fikir artis dia pergi tumbuk bini dia pula pasal apa pula dah. Mana kan. Fikir dia dah tahulah tu hari rumah tangga dia sibuk apa. Tersebar video apa ni bekas ketua polis apa duk keliling dengan bini dia dalam rumah. Apa bagian. Pasal apa ni berkelip pasal apa ni? Saya rasakan suami dia ni macam ni. Saya rasakan isteri dia macam tu. Kita pula duk bisyarah rumah tangga dia. Buat apa? Dapat apa? Itu dia buat statement dia kata apa? Tu rumah tangga saya habis saya lah. Rumah tangga saya habis saya lah. Kita pun tu dah sekalian berkelip kat lagi bini. Ada duk baik je sepanjang-panjang baik. Mana ada time tu berangin juga. Kau ni pun berangin, kau ni pun berangin. Taufan besar lah rumah tu. Cuma tak ada orang rakam saja. Sama kita ni. Ada rakam. Sambil duduk berkelip tu handphone kat ni. So, sambil duduk berkelip tu siapa? Dia pun ni bahan bukti Ustaz. Lepas tu pergi hantar ke orang viral. Tuan-tuan, cuma tak ada orang rakam je. Kita pun bergaduh juga siapa tu lah. Lepas tu suka ada kalau orang duk kisah rumah tangga kita. Bergaduh pasal apa pula tu. Saya rasakan suami dia yang salah tu. Saya rasakan Cik Ani tu. Contoh kan. Ada orang tak, kita pun geram. Biar pasal aku lah rumah tangga aku yang duk sibuk apa. Kita berkelip lagi bini, berkelip pilih. Sat lagi dapat pokong ada senyap. Dia tak, Saudara Muhammad. Jadi sebab dia sibuk pasal apa. Kita ni tak ada nak sibuk. Dia tumbuk bini dia. Yang ni berkelip dengan bini dia. Tu kemarin pula pergi Ustaz Jumat tu dekat tu artis malah kena tumbuk pula dekat kena katok pula dekat apa dekat Singapura malah apa. Ustaz tahu dah. Saya tahu orang dah cerita. Saya tahu orang cerita saya tahu lah. Kadang-kadang orang duk tanya soalan pula gitu. Apa hukum ni Ustaz? Apa hukum? Hukum yang duk kisah rumah tangga dia sebab suruh pipi kat dia lah. Jadi lepas selesai lah elok. Kalau rasa macam dia tak boleh terus, dia pergi mahkamah syariah. Lepas cerai tu, pipi kat dia apa? Bukan nak ham pun. Kan? Begitu. Tak dan kita tak ada sebut. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda elok Islam seorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat untuk dia. Manfaat daripada tu? Tak manfaat. Tinggal. Dia kisah buat apa? Kita ni main dhurar pun tak ada lagi. Tu sibuk rumah tangga orang. Kita ni baca Quran pun tak ada lagi. Tu sibuk artis kena katok kepala. Dia ni. Habis. Tu masalah dia tu apa kena kat mahkamah lah apa semua. Biar mahkamah adili. Kalau dia betul lah. Mudah-mudahan Allah pelihara dia. Kita doa-doa je lah.
Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita nak ni Darussalam. Kita nak syurga. Allah bagi kita ni. Sebab tu pilih jalan yang lurus, tak menyimpang. kerana selamat dan tidak menyimpang, mereka pun sampai ke Darussalam. Straight sampai Darussalam. Wa huwa waliyuhum, dan dialah pelindung mereka. Artinya, dan zat yang maha selamat iaitu Allah adalah pelindung, pembela dan penolong. Dalam perjalanan kita ni yang straight ni nak masuk syurga ni, tahu siapa duk tolong pembetul kita? Allah lah. Ni yang boleh main duk madrasah ni, siapa yang duk susun hidup kita main tahun ni? Allah lah tuan-tuan. Sungguh. Saat-saat saya duk terfikir lah, kalau saya lah tak Allah takdirkan jadi ustaz duk mengajar ni, agak apa dosa maksiat saya duk buat, saya tak tahu lah. Tuan-tuan duk lagu ni apa? Gitu. Mana malam minggu batu peringgi. Batu peringgi malam minggu batu peringgi. Disko. Tak tahu lah. Tuan-tuan duk karaoke atau mana. Saya pun tak tahu lah. Mana? Allah duk paksa kita untuk jadi baik. Baik lagi ya duk langkawi. Tak apa jadi kat dia. Allah masih mana. Kita pun sopan. Tahu lagu mana ambil duk ceruk ni. Hang duk mana Bukit Aping? Lah, ada dalam peta apa je Bukit Aping. Dia pun tak tahu kata ada tempat ni. Kata hang nak pergi Bukit Aping tu, hang lalu kerak telunjuk. Tu dia nak bahaya dan mengerikan sungguh ni tempat ni. Kalau masuk dekat dalam YouTube tu, dia keluar dengan mak tu tempat ni. Sensor pun. Kerak jari. Kerak telunjuk ni, potong. Nak lalu main tempat kita ni. Jangan main-main ni. Subhanallah. Mana apa saya faham hidup tu. Allah susun. Allah pelindung kita. Kita teringin nak buat maksiat tak? Teringin tu. Siapa kata tak teringin nak buat maksiat? Mana ada manusia yang tak teringin nak buat maksiat? Sebab nafsu dia sendiri sedang mengajak pada maksiat. Selagi hidup, selagi hidup tu, selagi tu, kita ni ada satu nafsu. Nafsu kita ni nak ajak aja benda buat benda tak baik. Tapi siapa duk lindung kita? Allah. Tu nama dia taufik. Taufik ni, Allah pemudah kita untuk buat baik. Allah halang kita pada buat maksiat. Teringin nak buat maksiat, ada je sekatan dia. Ada dah halangan dia. Ada je benda yang tak bagi. Malam ni ada satu benda maksiat nak berlaku. Yang kita mungkin terjebak dalam dia. Dalam masa yang sama tiba-tiba ada kuliah pula. Tak boleh nak pergi main sini, main kuliah je lah. Allah sekat je, ada je benda. Tak ada orang hantar lah. Tak ada apa semua. Kita sibuk dengan benda lain. Kita disibukkan benda ni. Lah rupanya ada konsert. Allah macam mana? Hitam merah jambu. Hitam merah jambu. Blackpink. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Bila tak? Tahu-tahu kecoh aja lah. Sik baik tak tahu awal. Kalau tahu awal tapi apa? Subhanallah. Ada seorang kata dia tu berubah dah, bagus dah, beralih dah. Dia beralih dah. Dia daripada dulu dia lara, dia maksiat, memang kita kenal lah dia sebagai artis apa semua. Dia dah berubah dah, mau pakai ketayak atas kepala, pakai baju kurta dah, baguslah tengok dia pakai duduk kat wangong baik-baik. Dia beli tiket untuk konsert. Bukan takat dia beli untuk dia, untuk isteri dia, untuk anak dia. Konsert, duduk depan kali pun konsert apa saya tak ingat lah konsert apa waktu tu. Anda silat. Hari tu dia sibuk, tengok konsert dah terlepas malam. Dia beli tiket dah. Lepas tu jatuh duduk. Wah. Sedih. Tak apalah. Dia, subhanallah, sedih. Dia rasa sedih sebab tak boleh pergi konsert tu. Orang kata kat dia tak boleh pergi tu pasal apa? Pasal Allah tak mau bagi dia pergi. Jangan nak berubah jadi baik dah. Tak hidup sedih. Kan? Tapi yang kita heran tu pasal apa? Pergi beli tiket tu pun kita pun tak faham juga. Sebab sifat manusia tu, dia teringin. Dia nak buat. Macam kita. Kita taklah pergi sampai tengok konsert tu. Banyak benda maksiat lain kita buat lagi. Macam tu lah. Faham tak ni? Jika Allah duk sibuk-sibukkan kita dengan benda-benda macam ni, pasal kita tak dan. Itu pun dalam, tuan-tuan tahu lah, tuan-tuan tahu tak, Blackpink Mass itu, tuan-tuan tahu tak berapa orang pergi? 80,000 orang pergi. 80,000 Stadium Bukit Jalil tu. Tuan-tuan.
Orang Islam ramai. Orang bukan Islam pergi dia apa? Dia duduk menari tu, ada video tu. Budak perempuan pakai tudung. Lah, tapi jangan duk kata pula baik buka tudung tu. Tudung tu wajib kat dia. Kita jangan duk kata lagu tu. Ada orang kata lagu tu. Menari teruk tu baik buka tudung tu. Tak suruh dia buka tudung pasal itu wajib untuk dia. Perbuatan dia buat tu menghilangkan syiar Islam dan memfitnah Islam tu. Itu lain cerita. Baik. Jadi dalam perjalanan yang baik ni, yang nak jadi baik ni, nak masuk syurga ni, keliling ni yang duk jaga kita, yang protect kita supaya tak tergelincak kiri kanan ni, tahu siapa? Allah yang melindungi kita. Nama dia Taufik. Bima kanu ya'malun, disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kesungguhan dia nak buat amal soleh, Allah pelihara. Iaitu sebagai balasan daripada amal soleh yang mereka lakukan, Allah melindungi dan memberi mereka syurga sebagai balasannya berkat kurnia dan kemuliaan daripadanya. Wallahu alam, insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk lagi dan tafsir surah Al-An'am ayat 128 insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Cukup sekadar itu insya-Allah, kita jumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.